Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat petang kepada sahabat-sahabat semua. Selamat petang kepada sahabat-sahabat semua. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkati lagi diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata kita mulakan pertemuan yang mulia ini, yang mana kita akan membicarakan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a'i ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kepada sahabat-sahabat semua. Bersyukur kerana kita dapat bertemu pada petang ini. Moga-moga pertemuan ini adalah pertemuan yang mana beroleh kebaikan untuk setiap daripada kita. Ahlan, saya nampak ramai yang berada di ruang komen. Syamsiah Saleh, Ana Sukaimi, Rokiah Mustafa, Galik Spirit, Laila Umar, Syamsiah Saleh, Rukuma Yusuf, Zainun Hadi, Galik Spirit, Kak Safiyah Sapian, Sania Mustafa, Nadiah Nawawi, Nur Hayati Yahya, Ayu Muhammad, Zakia Muhammad Nin, Siti Arfa binti Harun, Jalilah Baka, dan juga Kak Laila Umar serta sahabat-sahabat yang lain. Ahlan Ummi Naimah, Kak Karimah, Rokiah Mustafa, Kak Kati Khairuddin, Salina Muhammad Noor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Kita nak sambung pembacaan kitab Imam Nawawi Al-Adhkar, ataupun kita telah dengar nama penuhnya Hilyatul Abrar wa Syiarul Akhyar fi Talkhisi Da'wati wal Adhkar, karya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada petang ini kita nak sambung daripada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya mohon maaf semalam kita tidak dapat berkongsi ilmu. Lalu kita nak sambung daripada muka surat yang ke-25. Muka surat yang ke-25. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk bantu catat di ruang komen. Muka surat yang ke-25 masih lagi pada mukaddimah, masih lagi pada permulaan kitab Al-Adhkar, yang mana mukaddimah daripada penerbit dan juga penterjemah menerangkan tentang cara penulisan Imam Nawawi, metod penulisan Imam Nawawi pada kitab Al-Adhkar ini. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Saya lupa nak tanya, adakah suara saya jelas? Adakah video saya jelas? Mohon maklum balas sahabat-sahabat. Saya harap ianya adalah jelas dan saya harap semuanya adalah okey insya-Allah pada petang ini. Lalu mohon feedback daripada sahabat-sahabat. Terima kasih kepada yang memberikan feedback maklum balas insya-Allah. Maka hari ini kita nampak pada muka surat yang ke-25, yang mana tajuknya adalah, terima kasih ramai yang kata jelas, terima kasih. Kak Laila kata daripada Bangi, daripada Kelang ada yang kata jelas, terima kasih. Lalu di sini kata penterjemah metodologi kitab Al-Adhkar oleh Imam Nawawi. Apakah cara penulisan Imam Nawawi di sini? Maka dalam lebih kurang 4 muka surat lebih ataupun 5 muka surat ini diterangkan 20 metodologi ataupun cara penulisan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada 20 keseluruhannya.
Sebab itu jom kita perhatikan secara ringkas. Maka di sini kata penterjemah, di dalam kitab ini pengarang iaitu Imam Nawawi telah memetik banyak penjelasan ayat Al-Quran yang berkaitan dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumberkan daripada usul-usul kitab hadis yang masyhur seperti dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, begitu juga Sunan Abi Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Lalu sampai Ibnu Majah, yang kumpulan kitab ini dipanggil Sihah Sittah oleh para ulama. 6 kitab hadis yang mana mempunyai hadis-hadis yang sahih. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan juga Ibnu Majah. Dan selainnya seperti kitab-kitab musnad dan juga kitab-kitab mu'jam. Ianya ada penjelasan kenapa dipanggil musnad, kenapa dipanggil jami', kenapa dipanggil mu'jam. Maka itu perbincangannya ada diterangkan dalam perbincangan istilah para ulama hadis. Antara metodologi Imam Nawawi dalam menyusun dan menghasilkan kitab ini adalah seperti berikut. Ada 20 yang mana penterjemah terangkan di sini. Kita cuba untuk baca supaya kita boleh faham sesuatu tentang cara penulisan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, dalam kitab Al-Adhkar ini, Imam Nawawi membuang silsilah dan rantaian sanad hadis kerana ditakuti huraian dan penulisannya terlalu panjang. Lalu dalam kitab Al-Adhkar, maka ianya tidak sama seperti Syama'il. Kalau kita baca dalam Syama'il, Imam Tirmizi sebutkan rantaian perawi dia. Beliau belajar daripada guru dia yang bernama siapa, guru beliau daripada siapa, sampailah kepada sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu dalam Syama'il Muhammadiyah cara Imam Tirmizi. Imam Nawawi tak ada, beliau keluarkan dan beliau tidak tulis pada setiap hadis sanad dan juga rantaian perawi hadis. Yang kedua, Imam Nawawi menjelaskan darjah sebahagian hadis di kebanyakan tajuk yang disusun. Maka pada tajuk-tajuk yang disusun, beliau terangkan apakah status hadis pada tajuk-tajuk ini. Namun di sebahagian yang lain pula, beliau tidak memberikan hukum dan tidak pula menerangkan tentangnya. Maka pada tajuk beliau bawa hadis, hadis itu ada dibawakan sumber, dibawakan penerangan tentangnya dan kadang-kala tidak diterangkan tentangnya. Yang ketiga, di samping petikan ayat Al-Quran yang ada dalam kitab ini, hadis-hadis Nabi, Imam Nawawi juga dalam kitab Al-Adhkar ini memperkenalkan sebahagian nama-nama sahabat Nabi SAW. Lalu diterangkan tentang sahabat Nabi dan juga ulama-ulama bermazhab Syafi'i, namun secara ringkas. Lalu bukan sekadar hadis dan juga Quran, namun ada juga nama para sahabat dan juga nama para ulama bermazhab Syafi'i. Yang keempat, sebahagian penjelasan yang dinyatakan merangkumi fakta berkenaan ilmu tasawuf yang lebih kepada logik akal, ilmu hadis, fiqh dan bahasa Arab. Ada juga menyentuh tajuk-tajuk seperti yang berikut. Yang kelima, Imam Nawawi menghuraikan semua keterangan yang disusun berdasarkan gaya bahasa yang jelas dan mudah difahami oleh masyarakat awam. Ianya tidaklah terlalu banyak kiasan ataupun mesti mempunyai pemahaman yang tinggi. Tidak, beliau menggunakan bahasa yang mudah dan juga menggunakan ungkapan yang mudah. Yang keenam, Imam Nawawi menyusun perbahasannya secara bersistem dan teratur dengan cara meletakkan istilah-istilah berikut. Istilah-istilah ni kita dah baca dan pada waktu itu saya perasan ada yang dah bertanya. Namun sengaja saya tidak menjawab sebab kita tahu ianya akan datang kemudian. Kita telah belajar pada muka surat yang ke-11 tentang apakah kitab, bab, fasal, furu' masalah pada muka surat yang ke-11. Berapa bilangan kitab, berapa bilangan bab, berapa bilangan fasal, berapakah bilangan furu'. Itu semua kita telah belajar. Maka di sini Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Imam Nawawi menerangkan apakah penterjemah dan penerbit menerangkan apakah yang Imam Nawawi maksudkan dengan kitab dan juga lain-lain. Maka kita lihat pada pertengahan muka surat 25, kitab. Apakah yang dimaksudkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar dengan tajuk, dengan title kitab? Kitab maknanya ialah kumpul. Dari segi istilah,
kitab bermaksud suatu tulisan yang menunjukkan jenis daripada pelbagai hukum. Lalu ada beberapa fasal, ada beberapa bab, lalu dicampur dan digabungkan, maka di situ dipanggil kitab. Lalu kitab itu adalah paling besar, adalah luas, adalah title yang luas. Dalam tajuk kitab ini, kalimah kitab yang digunakan adalah untuk info tajuk-tajuk besar. Contohnya tajuk memuji Allah. Lalu ada bawah dia perbincangan memuji Allah ketika mana selesai makan, memuji Allah ketika mana mendapat nikmat, memuji Allah ketika mana mendapat nikmat tak tersangka-sangka. Lalu itu cara dia. Lalu memuji Allah, satu title yang umum, itu dipanggil kitab. Kitabul Hamdalah contoh. Ataupun istighfar, satu tajuk yang besar, yang mana bawah dia ada pecahan-pecahan yang lain. Maka sebab itulah daripada sini kita nampak bahawa kitab apa maksud dia? Satu tajuk besar yang disusun bagi setiap hadis yang akan dibincangkan. Pecahan yang ada dalam kitab adalah dipanggil bab. Lalu dalam satu kitab ada pelbagai bab. Maka apakah bab? Erti bab adalah suatu bahagian dari sesuatu yang berada di bawah jenis kitab. Maka kitab itu yang besar, kitab. Lepas tu di bawah kitab ada beberapa bab. Di bawah bab ada beberapa fasal. Di bawah fasal ada beberapa yang dipanggil furu' seperti mana yang kita baca. Istilah ini digunakan untuk menerangkan topik ataupun subjek perbincangan. Sebagai contoh tadi, kitab memuji Allah, Kitabul Hamdalah. Maka bawahnya ada bab. Bab contohnya memuji Allah selepas makan. Bab memuji Allah ketika mana menerima nikmat. Bab itu adalah bab. Dalam bab itu ada pula fasal. Bawah fasal itu ada pula furu' seperti mana yang kita baca. Yang ketiga fasal. Fasad lam fasal. Fasal adalah satu juzuk. Juzuk maksudnya bahagian. Juzuk bahasa Arab bererti bahagian. Satu juzuk ataupun satu bahagian daripada topik yang tersusun di bawah bab. Maka paling besar adalah kitab. Dalam kitab itu ada banyak bab. Kemudian bawah lagi daripada bab adalah fasal, yang merupakan satu bahagian daripada bab yang sedang dibincangkan. Bawah daripada bab ada pula furu', maksudnya masalah-masalah yang keluar daripada fasal tersebut. Lalu al-masail yang keempat. Apakah al-masail? Al-masail adalah kata plural, kata jamak bagi kalimah mas'alah. Al-mas'alah. Lalu masalah selalunya maksudnya adalah persoalan. Lalu bila ada persoalan, maka pada waktu itu Imam Nawawi membawakan jawapan. Jamak dan plural kata banyak bagi masalah adalah masail. Lalu sebab itu disebutkan di sini, ia bermaksud masalah. Berkenaan istilah ini, masail membawa maksud karangan yang menghuraikan dengan terperinci mengenai sesuatu pertanyaan, sesuatu isu ataupun sesuatu subjek. Lalu dibawakan tajuk masalah. Macam kita biasa buat Q&A. Zaman kita dah biasa sebut Q&A, soal jawab. Tanyalah ustaz, macam dekat TV. Tanyalah ustaz, Q&A, soal jawab. Anda tanya, saya jawab. Ataupun macam-macam gelaran istilah. Maka dalam kitab ini Imam Nawawi letakkan tajuk masail. Maksudnya, kalaulah ada sebarang persoalan, maka inilah jawapan dia. Itu maksud masail. Okey. Yang terakhir adalah furu'. Apakah pula furu'? Furu' bermaksud cabang. Dia adalah pecahan lagi kecil daripada fasal. Ia bermaksud pecahan daripada fasal. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada sini kita nampak bahawa ini istilah-istilah. Tajuk yang paling besar dipanggil kitab. Kitabul istighfar contoh. Tajuk tentang istighfar. Kemudian bawah situ ada banyak lagi pecahan dia. Kitabul Hamdalah, tajuk memuji Allah. Kemudian bawah kitab, bawah tajuk besar itu dipecahkan lagi dengan sistematik kepada panggilan bab. Bawah lagi daripada bab, fasal. Bawah lagi daripada fasal adalah juz dan lain-lain. Lalu saya harap ianya adalah jelas. Okey. Nombor 7.
di dalam perbincangannya Imam Nawawi membawakan jumlah yang besar tentang masalah fiqh, sebab beliau juga seorang faqih. Zaman sekarang kita boleh lihat seseorang itu dia mahir hanya satu bidang. Orang yang mana pengkhususan dalam tajwid, kebanyakan dia sangat mahir dalam tajwid. Orang yang pengkhususannya dalam hadis, dia sangat mahir tentang hadis. Orang yang pengkhususannya dalam fiqh, dia sangat mahir dalam fiqh. Namun Imam Nawawi adalah seorang yang sangat mahir dalam banyak cabang ilmu. Beliau mahir di dalam hadis dan beliau juga mahir dalam fiqh. Sebab itu Imam Nawawi ketika mana walaupun pada tajuk perbincangan kitab Al-Adhkar, beliau masukkan juga perbincangan-perbincangan fiqh. Sebab itu pada nombor 7 ini disebut, untuk itu Imam Nawawi juga banyak membandingkan perselisihan ini berdasarkan ungkapan ulama-ulama beraliran mazhab Syafi'i. Bagi menyelesaikan permasalahan khilaf ini, Imam Nawawi akan mentarjihkan salah seorang ulama tersebut untuk dijadikan panduan. Lalu beliau akan nukilkan beberapa pandangan mazhab ulama-ulama mazhab Syafi'i, dan pada waktu itu beliau akan tunjukkan manakah pendapat yang paling kuat, dan perbuatan itu dipanggil tarjih. Beliau akan mengutamakan suatu pandangan daripada pandangan yang lain. Maka ini adalah yang ketujuh. Yang ke-8, dalam menyunting kitab dan matan hadis, Imam Nawawi ada menjelaskan beberapa perbendaharaan kata Arab. Kadang-kala ada hadis yang mana perkataan bahasa Arabnya jarang didengari, manusia tak biasa dan kurang faham maksudnya. Kalau dalam bahasa Arab, maka Imam Nawawi akan menerangkan apakah maksud perkataan-perkataan ini, kalimah-kalimah ganjil, serta melaraskan beberapa lafaz yang kurang difahami maknanya. Muka surat 26. Nombor 9, dalam menyusun hadis di setiap kitab, iaitu tajuk besar tadi yang kita dah kenal sebagai kitab. Lalu kitab maksudnya apa? Tajuk besar, title besar, yang mana terkumpul dalamnya beberapa bab yang mana tajuk besar. Maka Imam Nawawi tidak menyatakan bilangan hadis yang dimuatkan. Imam Nawawi tak ada sebut, okey dalam kitab ni ada lebih kurang 100 hadis. Beliau tak sebut. Tetapi penterjemah dan penerbit akan sebutkan berdasarkan kajian mereka dan berdasarkan apa yang mereka dapati. Sebab itu pada nombor 9, dalam menyusun hadis di setiap kitab iaitu tajuk besar, Imam Nawawi tidak menyatakan bilangan hadis yang dimuatkan. Oleh yang demikian, pihak kami telah menetapkan bilangan yang tertentu berdasarkan perbandingan yang kami lakukan melalui manuskrip tulisan tangan, maksudnya kitab asal, kitab Al-Adhkar yang telah dicetak. Sila rujuk di bahagian metodologi penyelidikan dan penyemakan kitab yang dihasilkan oleh para penyelidik untuk mengetahui lebih lanjut. Ini nombor 9. Nombor 10, Imam Nawawi rahimahullah kerap menyandarkan hadis-hadis yang berstatus dhaif dalam kitabnya ini. Lalu dalam kitab Al-Adhkar ini ada juga Imam Nawawi muat naikkan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang lemah. Okey, ini dikuatkan lagi dengan kenyataan Imam Nawawi di awal kata-kata aluannya bahawa ia tidak akan menyebutkan sifat lemah sesuatu hadis, melainkan beliau akan menerangkan sebab kenapa hadis itu lemah. Lalu dia akan terangkan pada waktu itu kenapa hadis ini lemah. Namun beliau tidak akan terangkan sifat dhaif ini bagaimana, daripada sudut istilah yang mana. Kan hadis-hadis yang dhaif itu pun banyak istilah dia. Beliau tidak sebut istilah-istilah itu, cuma beliau akan sebutkan sebab kenapa hadis ini para ulama hadis nilaikan sebagai lemah. Ungkapannya hanya tertumpu pada hadis-hadis sahih sahaja. Contohnya seperti mana kata Imam Nawawi, kelak kita akan baca, wa innama adhkuru fihi sahih ghaliban, bermaksud dalam kitab ini secara garis besar saya banyak menukilkan hadis sahih, namun dalam masa yang sama ada juga hadis dhaif yang Imam Nawawi muatkan dalam kitab ini. Hadis-hadis lemah yang digunakan, Imam Nawawi hanya tumpukan pada fadail a'mal, keutamaan amalan, kelebihan amalan, galakan untuk beramal dan juga yang berkaitan amalan. Itu sahaja. Beliau menggunakan hadis-hadis yang dhaif untuk perkara
dalam bentuk fadailul a'mal, galakan beramal, dan juga amaran serta berkenaan tentang keutamaan beramal. Beliau hanya gunakan pada perkara-perkara itu sahaja. Yang ke-11, selain banyak menghimpunkan hadis-hadis daripada Sunan Sittah. Apakah Sunan Sittah? Saya harap sahabat semua telah mula kenal. Apakah Sunan Sittah? Sunan Sittah adalah Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan juga Ibnu Majah. Maka ini Sunan Sittah. Maka di sini pada nombor 11, banyak hadis dinukilkan daripada Sunan Sittah dan juga daripada kitab-kitab yang muktabar. Namun, kata penerbit di sini, Imam Nawawi juga cenderung untuk merujuk kepada selain Sunan Sittah. Sebagai contoh, Imam Nawawi ada juga menukilkan daripada kitab doa yang lain, iaitu kitab doa Amalul Yaumi wal Lailah, kitab doa yang terkenal juga yang telah dikumpulkan oleh Ibnu Sunni rahimahullahu ta'ala. Lalu Amalul Yaumi wal Lailah, amal maksudnya amalan, al-yaum pada waktu siang, al-lailah pada waktu malam, adalah sebuah kitab doa yang mana telah dikarang sebelum daripada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka ada juga Imam Nawawi jadikan itu sebagai rujukan beliau. Dan begitu juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kerana sebahagian perkara besar dan kupasan yang dibentangkan terdapat dalam kitab ini. Terdapat juga sebahagian daripada komentar dan hadis yang banyak dinyatakan namun tidak disebutkan sumber rujukannya, seperti kitab Syari'atul Qari yang kita telah belajar sebelum ini pada muka surat penerangan dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada muka surat 14, sumber kitab Al-Azkar, panjang lebar kita belajar pada muka surat yang ke-14. Yang mana pada muka surat yang ke-14, Imam Nawawi banyak ambil daripada kitab Syari'atul Qari, namun beliau tidak mention nama kitab Syari'atul Qari. Begitu juga kitab Umdatul Kutab, yang mana tulisan di sini bila dicetak menjadi terbalik. Sepatutnya perkataan umdah dulu, barulah kutab. Umdatul Kutab. Begitu juga perkataan bahasa Arab selepasnya bila dicetak menjadi terbalik. Bukannya Al-Kutab Sana'ah, tetapi Sana'atul Kutab. Lalu ada dua nama kitab yang mana terbalik bila dicetak. Itulah Umdatul Kutab dan juga Sana'atul Kutab. Tapi bila tengok dalam tulisan, dia punya tulisan menjadi Al-Kutab Umdah dan juga Al-Kutab Sana'ah. Kedua-dua kitab ini Imam Nawawi ambil dia punya sumber, tetapi Imam Nawawi tidak sebutkan namanya. Lalu ini antara nama-nama kitab yang Imam Nawawi tak sebutkan. Mungkin pada waktu itu beliau mempunyai sebab-sebab yang tersendiri. Lalu contohnya kitab Syari'atul Qari oleh Ibni Abi Daud, Imam Nawawi ambil sumbernya tetapi tidak sebutkan. Begitu juga dua kitab yang telah ditulis oleh Imam Abu Ja'far An-Nahas, yang mana Imam Nawawi ambil daripada kitabnya Umdatul Kutab dan Sana'atul Kutab, namun tidak menyebutnya dalam kitab ini. Begitu juga kitab doa yang kita baca tadi, Amalul Yaumi wal Lailah oleh Ibnu Sunni, yang mana Imam Nawawi ambil sumbernya namun tidak disebutkan nama kitab tersebut. Maka ini adalah 4 kitab sebagai contoh. Walaupun pada kebanyakannya Imam Nawawi sebut daripada mana, cuma ada 4 kitab ini yang Imam Nawawi tidak sebut. Lalu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ke-12, berdasarkan kepada metodologi nusus. Nusus maksudnya nas-nas, sumber rujukan, nas-nas hadis yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di dalam muqaddimah kitab Al-Azkar yang bakal kita baca. Maka Imam Nawawi berkata, wa adhkuru insya'allahu ta'ala badalam minal asanid ma huwa aham minha mimma yakhlu bihi ghaliba wa huwa bayanu sahihil ahadithi wa hasaniha wa dha'ifiha wa munkariha. Bermaksud, kata Imam Nawawi, insya-Allah saya juga akan menyebutkan sesuatu sebagai pengganti sanad
yang mana kita tahu Imam Nawawi tak mention sanad dalam kitab Al-Azkar. Beliau pada waktu itu keluarkan sanad-sanad daripada kitab Al-Azkar. Tetapi sebagai ganti sanad, beliau berjanji iaitu beliau akan menjelaskan sama ada hadis ini sahih ataupun hasan ataupun lemah ataupun mungkar, seperti mana yang kita akan lihat ketika mana kita mulakan pembacaan kitab Al-Azkar nanti. Lalu ini yang ke-12. Kemudian ada penerangan yang mana sahabat-sahabat boleh baca di situ. Yang ke-13 pada muka surat yang ke-27 berkenaan bahagian-bahagian hadis, juzuk-juzuk hadis dan kitab-kitab musnad serta mu'jam. Imam Nawawi tidak menukilkan hadis daripadanya. Imam Nawawi jarang ambil hadis daripada kitab mu'jam dan juga kitab musnad. Beliau lebih banyak tertumpu kepada Sunan Sittah. Namun ada juga beliau nukilkan hadis-hadis daripada kitab mu'jam seperti mu'jam Imam Tabrani dan juga musnad-musnad yang lain, yang mana beliau pada waktu itu nukilkan besertakan penjelasan kenapa riwayat ini lemah. Sebaliknya beliau hanya mengutamakan hadis yang sahih. Ini yang ke-13. Yang ke-14, sekiranya bila disebutkan tentang riwayat itu ada nama sahabat yang tak terkenal, kerana banyak sahabat, ada juga sahabat yang kita tak kenal, maka untuk itu Imam Nawawi akan menyebutkan kami meriwayatkan daripada fulan sahabi, supaya kita tahu, oh rupanya ini bukan tabi'in, ini adalah sahabah yang mungkin kita tidak kenal. Yang ke-15, pada awal penulisan kitab, Imam Nawawi memulakan penulisan dengan menyatakan muqaddimah yang cukup sempurna dan penting. Nanti kita akan belajar lagi pada muka surat. Lalu saya mohon kepada Fatimah untuk cuba dengar daripada YouTube. Cari YouTube saya, Umar Aziz, dan cuba dengar daripada YouTube. Sebab saya perasan beberapa kali maklumkan yang mana ada masalah pada line, kadang-kala mungkin daripada pihak Facebook ataupun bagaimana, tetapi cuba untuk dengar daripada YouTube. Buka aplikasi YouTube dan kemudian search Umar Aziz, dan kemudian boleh juga lihat di situ kita ada livekan juga ke YouTube. Kadang-kala ada mengatakan bila daripada YouTube lagi jelas. Lalu adakah suara saya jelas? Mohon sahabat yang lain maklum balas, adakah kerana line saya, adakah kerana internet saya? Kalau yang ada masalah, maka mohon untuk cuba join daripada YouTube Umar Aziz, kerana kita ada kongsikan juga daripada YouTube Umar Aziz. Okey, terima kasih kepada sahabat yang memberi maklum balas. Okey. Pada yang ke-15, Imam Nawawi letakkan tajuk yang bakal kita baca, tajuk yang penting, tajuk yang cukup sempurna, di mana pada mukaddimah tersebut Imam Nawawi membentangkan hadis-hadis berkenaan perintah untuk menanam sifat ikhlas. Kerana kita tahu bila Imam Nawawi tulis kitab Riyadhus Shalihin pun beliau mulakan dengan ikhlas, maka beliau meletakkan tajuk ikhlas dan juga niat yang baik dalam diri serta adab-adab berzikir, serta adab-adab berzikir. Di akhir mukaddimah tersebut, beliau mengakhiri penulisan dengan menyatakan kelebihan berzikir dan faedah berzikir di dunia dan akhirat. Lalu Imam Nawawi sangat-sangat mengambil berat tentang niat ikhlas. Sebab itu bila kita belajar tentang Riyadhus Shalihin pun begitu. Dan ada satu lagi yang Imam Nawawi selalu tekankan, adab. Tentang adab berzikir. Apakah sepatutnya cara seseorang itu berzikir? Itu kita akan belajar daripada kitab Muqaddimah Imam Nawawi sendiri. Yang ke-16, di akhir penulisan ini juga beliau menutup kitabnya dengan ucapan yang penuh hormat dan pengharapan kepada Allah agar karya ini diberikan manfaat yang sebaiknya kepada orang-orang Islam dan juga dapat membantu mereka untuk memperoleh amalan yang diredai Allah serta dikurniakan petunjuk pada setiap ungkapan kata dan perbuatan terhadap perkara kebaikan. Setelah itu beliau menyatakan bahawa beliau telah sempurnakan penulisan ini pada bulan Muharram, bulan pertama pada tahun 667 Hijrah.
dan di akhirnya beliau mengijazahkan karya ini kepada seluruh umat Islam. Maka daripada sini kita nampak Masya Allah bagaimana walaupun karya ini besar, beliau tidak berbangga. Beliau pada waktu itu tidak menjatuhkan karya orang lain. Maka beliau pada waktu itu yang beliau harap adalah penerimaan Allah. Walaupun buku ini siap ditulis pada tahun 667 Hijrah dan kita berada pada tarikh 1440 lebih Hijrah, kita masih lagi ambil manfaat. Allah terima usahanya, karyanya dan juga penulisan beliau. Lalu kadang-kala itu yang kita harapkan, bila kita selesai sesuatu, seperti mana pengharapan saya, Allah terima usaha ini, Allah terima pengorbanan ini. Moga-moga Allah terima dan moga-moga manfaat ini berterusan. Walaupun ketika mana saya meninggal dunia, ada orang yang masih lagi lihat rakaman-rakaman ataupun catatan-catatan ataupun video-video ini supaya berterusan mendapat manfaat. Ini harapan Imam Nawawi dan juga sama juga harapan saya. Pada muka surat pada nombor 17, di awal perbicaraan mukaddimah, Imam Nawawi memulakan dengan ungkapan memuji Allah dan memberi peringatan, tausiah, memberi peringatan, serta beliau akhir pula dengan ungkapan selawat di akhir kitab, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Yang ke-18, sebahagian manuskrip Arab ada membuktikan bahawa beliau memulakan penulisannya dengan menyatakan, saya telah memulakan penulisan ini, penulisan di dalamnya, yakni Al-Azkar, pada hari Khamis 24 Ramadan tahun 666 Hijrah. Masya Allah, kalaulah kita lihat daripada ini, maksudnya Imam Nawawi mulakan penulisan ini pada penghujung Ramadan, 24 Ramadan, Ramadan Syawal, Syawal Zulqa'dah, Zulqa'dah Zulhijjah, Zulhijjah Muharram 667. Bererti dalam tempoh kurang 4 bulan. Dalam tempoh kurang 4 bulan, Imam Nawawi selesaikan penulisan kitab Al-Azkar. Kita nak belajar kitab Al-Azkar sampai lebih 300 siri. Tetapi Imam Nawawi selesaikan kitab Al-Azkar, penulisan dia hanya dalam tempoh kurang daripada 4 bulan. Kurang daripada 4 bulan. Inilah kita nampak bagaimana lautan ilmu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kurang daripada 4 bulan. Saya kalaulah nak menterjemahkan buku pun, Masya Allah, tak ada kekuatan. Kerana perbendaraan perkataan tak banyak. Itu baru nak terjemah. Apatah lagi pada waktu itu nak menulis buku. Memang amat jauh. Tetapi Imam Nawawi beliau selesaikan penulisan kitab Al-Azkar daripada Ramadan, 24 Ramadan tahun 666 Hijrah, dan beliau selesaikan pada bulan Muharram tahun 667 Hijrah, kurang daripada 4 bulan. Kemudian beliau menyebut, Allahumma salli ala Muhammad, kecuali berkenaan beberapa ungkapan yang saya telah tinggalkan selepas itu, dan saya ijazahkan periwayatan kitab Al-Azkar ini kepada seluruh umat Islam, kata Imam Nawawi. Kenyataan ini terkandung di dalam salinan manuskrip Arab yang disimpan di Maktabah Az-Zahiriyah dengan nombor-nombor berikut. Yang ke-19, berkenaan kepada tajuk-tajuk perbincangan yang terdapat dalam karya ini. Apakah kitab-kitab yang dibincangkan dalam Al-Azkar ini? Kerana kita tahu bahawa ada 20 kitab, 20 tajuk besar. Maka di sini kita boleh lihat nombor 1, Imam Nawawi akan mulakan dengan kitab Taharah dan juga solat. Ini adalah satu tajuk yang besar, kitab yang besar. Lalu beliau kumpulkan di sini 69 bab dan 54 fasal. Lalu ini kitab yang pertama, kitab Taharah dan Salat. Yang kedua, kitab mengenai tilawah Al-Quran. Adapun berapa bab dan fasal sahabat-sahabat boleh baca sendiri. Kemudian yang ketiga, kitab mengenai Hamdullah Ta'ala. Kitab mengenai Hamdullah Ta'ala. Yang keempat, kitab mengenai selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, kitab mengenai zikir-zikir dan doa-doa bagi peristiwa-peristiwa tertentu. Yang keenam, kitab mengenai zikir-zikir orang sakit dan kematian serta berkaitan dengan sakit dan kematian.
Yang ketujuh, mengenai zikir-zikir dalam solat-solat khusus. Yang ke-8, mengenai zikir-zikir zakat. Yang ke-9, zikir-zikir puasa. Kitab yang ke-10, zikir-zikir haji. Yang ke-11, zikir-zikir jihad. Yang ke-12, zikir-zikir musafir. Yang ke-13, zikir-zikir waktu makan dan minum. Yang ke-14, mengenai salam, meminta izin dan juga bersin. Yang ke-15, berkaitan dengan zikir-zikir nikah. Masya Allah. Lalu zikir-zikir nikah pun ada mengenainya. Yang ke-16, mengenai nama. Yang ke-17, mengenai zikir yang pelbagai. Yang ke-18, mengenai menjaga lidah. Sebab lidah itu sepatutnya untuk zikir. Apa yang kita buat dengan lidah? Maka ada perbincangan tentang lidah yang ke-18. Yang ke-19, kitab mengenai himpunan doa. Dan yang ke-20, beliau tutup dengan kitab mengenai istighfar. Inilah 20 kitab, 20 tajuk besar yang ada dalam kitab Al-Adhkar. Lalu kalaulah ada orang tanya, apa yang ada dalam kitab Al-Adhkar? Apa tajuk dia? Maka inilah 20 tajuk yang kita boleh kongsikan, yang apa yang ada dalam kitab Al-Adhkar. Begitu banyak zikir kalau kita lihat, begitu banyak doa. Dan inilah tujuan Imam Nawawi nak memperkenalkan kepada kita, dan dalam masa yang sama supaya kita mengambil berat tentangnya. Yang ke-20, ini adalah metodologi yang terakhir yang diutarakan oleh penterjemah. Seterusnya, Imam Nawawi telah menyusun karya ini dengan memberikan perbentangan yang cukup sistematik. Dengan cara beliau telah membahagi-bahagikan kepada 20 kitab yang berbeza, bab-bab yang tersusun. Begitu juga dengan metodologi ulama silam, dengan tujuan tidak lain untuk memudahkan, meringankan bebanan masyarakat awam seperti saya dan kita, supaya mudah mencari tajuk apa kita nak cari, hadis apa yang kita nak cari, supaya mudah untuk kita memahami dan juga mudah untuk kita menghafalnya dengan izin Allah. Adakah nak kena hafal? Tidak, terpulang. Kalaulah ada orang yang nak hafal, maka pada waktu itu mudah untuk dia mencari. Sebagai penutup, maka di sini kata penerbit dan penterjemah sebagai akhir untuk disimpulkan antara ribuan karya klasik Islam, karya lama yang telah dihasilkan oleh para ulama. Inilah salah satu daripadanya telah dipilih untuk diterjemahkan sebagai panduan harian umat Islam. Moga-moga dengan karya Al-Adhkar ini, kata penerbit, melembutkan hati-hati yang leka, melembutkan hati-hati yang lalai kepada Allah. Lalu bila kita baca setiap hari zikir yang pelbagai, riwayat yang pelbagai, moga-moga pada waktu itu melembutkan kita, mengingatkan hati yang lalai dan leka ini. Kemudian kita nampak di sini, oleh yang demikian, banyak perkongsian yang berfaedah dan bermanfaat untuk masyarakat Islam secara umum terhadap penghasilan karya agung kitab Al-Adhkar ini. Inilah kitab hadis yang mudah untuk dibaca, mudah untuk diamalkan oleh umat Islam secara keseluruhannya. Untuk itu, kitab Turath Al-Adhkar ini telah diberikan nafas baru di dalam bentuk kitab sebagai contemporary buku bacaan dan bahan rujukan. Lalu sebab itu kita nampak beliau telah disusun dengan elok, disusun dengan teratur. Di sini kata penterjemah dan penerbit, dan di sinilah juga kata-kata saya kepada Allah jualah dipanjatkan kesyukuran di atas usaha hebat yang diberikan oleh Imam Nawawi. Bukan senang nak kumpul dalam tempoh kurang daripada 4 bulan. Bukan senang nak kumpul dalam tempoh kurang daripada 4 bulan. Di setiap karya dan tunjuk ajarnya serta perkongsian ilmu yang diberi oleh beliau, semoga Allah mengangkat darjat beliau, iaitu Imam Nawawi, menggandakan pahala dan kebaikan beliau serta menghimpunkan umat Islam keseluruhannya bersama-sama dengan beliau di rumah kemuliaan di akhirat kelak. Dan Allah itu lebih berhak untuk menjinakkan hati-hati manusia, dan kepada Allah lah kita bermohon untuk mengikut jalan yang benar, yang sebenarnya, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, serta moga-moga kita beroleh mendapat petunjuk daripada Allah.
tidak ada didahulukan suatu ungkapan pun untuk diikuti atau dijadikan sebagai pilihan, melainkan kepada siapa yang paling dicintai. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Agung, sebagai tempat kita berharap, dan Nabi-Nya juga sebagai insan yang bakal memberi syafaat di hari akhirat kelak. Wallahul musta'an. Amin ya rabbal alamin. Maka inilah mukaddimah telah selesai. Kemudian kita boleh nampak pada muka surat 30 dan juga muka surat 31, yang mana penterjemah membawakan sanad beliau, dan beliau ijazahkan sanad ini secara umum. Beliau telah belajar sanad ini daripada siapa? Kalaulah kita tengok di sini, bererti antara kita dengan Imam Nawawi, antara sahabat-sahabat. Maksudnya kalaulah saya kena tambah nama Al-Fadil Ustaz Taha bin Tan Sri Hasan Al-Azhari, maka di situ dah menjadi tambahan lagi satu. Dan untuk sahabat-sahabat hanya perlu tambah nama saya. Kalaulah belajar daripada saya, maka itulah jarak antara kita dengan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sanad ini kita akan perhatikan esok insya-Allah. Di hujung ini saya ada nak maklumkan yang mana pihak Vital Book ada bersempena dengan kedatangan Ramadan, namun ada orang yang awal. Maka untuk membantu sahabat-sahabat kami di Madinah, kerana Madinah tidak ada orang yang datang untuk umrah dan sebagainya, maka pada waktu ini adalah kurma yang mana Allahumma salli sayyidina Muhammad milik kepada Syekh Ahmad. Syekh Ahmad anak kepada Habib Zain bin Sumit. Maka pada waktu itu kurma ini berharga RM100. RM100 1 kilo, kerana ini kurma ajwa. Lalu pihak Vital Book bantu menjual dan juga mengwar-warkan produk ini. Ini produk ni biasa nampak. Kalaulah orang yang pergi umrah, memang kebanyakan mutawif bantu untuk war-warkan wah atau syifa. Lalu kalaulah ada yang mana ingin untuk mendapatkannya, boleh maklumkan pada nombor Vital Book. Ini adalah kurma ajwa Madinah, dan memang tahu harga ajwa memang berbeza daripada harga kurma yang lain, dan harga pasarannya memang mereka letak RM100, tidak termasuk postage untuk 1 kilo kurma ajwa Madinah. Untuk yang ingin untuk mendapatkannya, kerana Ramadan pun dah hampir, maka boleh maklumkan pada nombor Vital Book insya-Allah. Moga-moga bermanfaat kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk mendapatkan kitab Al-Adhkar. Boleh tekan pada link yang diberikan di ruang komen. Kita semakin hampir untuk masuk dalam mukaddimah Imam Nawawi. Moga-moga bermanfaat. Saya mohon maaf kalaulah mukaddimah ini sedikit boring ataupun sedikit berat untuk difahami, tetapi sangat penting untuk dibaca supaya kita faham apa yang ada dalam kitab ini. Moga-moga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk join grup Telegram Kuliah Ummah Aziz, dan jangan lupa Khamis ini adanya daurah Al-Fadil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani. Khamis ini setkan masa, jangan lupa 28 hari bulan 1, 9 pagi sampai 12, kemudian 2 suku sampai 4 suku. Kita akan khatamkan ringkasan Syama'il Muhammadiyah. Kebanyakan sahabat telah ada kitabnya. Kita jumpa Khamis ini insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni insya-Allah ada perkongsian, tetapi di Facebook page Masjid Al-Ikhlas. Saya akan sharekan juga di Facebook page saya link dia. Malam ni ada perkongsian maghrib insya-Allah. Saya mohon maaf kalau sahabat yang dah biasa dengan saya, dalam seminggu mesti ada hari yang saya tak sihat. Dan untuk minggu ni adalah semalam. Semalam memang saya tak sihat, memang bukan tak sihat, memang letih sedikit hari ni dan semalam. Lalu saya mohon maaf tak dapat buat perkongsian semalam dengan sempurna, hari ni pun tak sempurna. Lalu mohon maaf. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita kekal istiqamah walaupun dengan kekurangan yang ada ini. Moga-moga bermanfaat insya-Allah. Lalu kalau sahabat perasan, memang begitu, dalam seminggu pasti ada satu hari yang saya sedikit letih ataupun kadang-kala sakit, yang mana perlu untuk saya rehat. Moga-moga Allah berikan kesihatan kepada setiap daripada kita. Kita jumpa malam ini selepas maghrib, lebih kurang 7.45 ataupun 7.55 dalam perkongsian maghrib insya-Allah. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.